Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pelajar kimia tingkatan 4. So hari ni kita nak sambung. Saya minta maaf banyak-banyak, saya ada kelas tadi. So dia macam saya kena jaga kat dalam kelas sebab waktu rehat. Minta maaf banyak-banyak, okey. So kita pergi kepada soalan esei. Satu lagi soalan esei. Satu lagi soalan esei last untuk bab ni. So untuk minggu depan kita akan buat bab asid dengan base dengan garam ya. Soalan nombor 3. Soalan ini kata rajah 3.1 menunjukkan pemerhatian bagi eksperimen untuk mengkaji kekonduksian elektrik magnesium. So kamu tahulah magnesium ni adalah logam. So bila nampak logam dia punya mentol dah menyala. Maksudnya magnesium ni boleh mengkonduksi elektrik. Okey, so soalan yang seterusnya. 3.2 menunjukkan pembentukan sejenis ikatan. So kalau tengok dekat sini ada elektron, ada positif. So dekat sini dia ada ion logam. So elektron valence yang terlebih kat luar ni pun ada juga. Apa benda ni ya? Berdasarkan rajah 3.1 dan 3.2 terangkan kekonduksian elektrik magnesium. So disuruh kamu terangkan kekonduksian elektrik magnesium. Ada 6 markah. So bila dia kata ada 6 markah, ini bermaksud kamu kena ada 6 point. Okey. Aiman, boleh tak bagi tahu cikgu berapakah susunan elektron untuk atom magnesium? Atom magnesium. Berapa susunan elektron dia? Aiman? Sebut bilangan proton untuk magnesium 12. Maksudnya bilangan elektron dia pun 12. Okey, ini bermaksud boleh tak susunkan untuk saya? Susunan elektron untuk atom magnesium. Berapa ya Aina? 282. Pandainya. Okey, so magnesium dia jadi 282. So 282 ni atom magnesium tau. Okey, kalau dia nak jadi ion magnesium. Nak jadi ion magnesium macam mana ya Hana? Dia perlu menderma ke menerima elektron? Hana? Menderma. How many dia tak terima derma? Nak berapa banyak? 2. 2. So dia akan jadi 28. Berapa charge dia Hana? Mg dia derma 2. Maksudnya dia akan jadi 2 plus. Pandai. Okey. Mg 2 plus. Maksudnya atom magnesium akan mendermakan elektron untuk menjadi ion magnesium Mg 2 plus. Okey, untuk apa? Nak mencapai susunan elektron yang oktet. So, dia donate, dia mendermakan elektron. So, elektron akan bergerak kat luar ni tau. So elektron ini dia akan movable dekat sini. Inilah yang kita panggil sea of electron ataupun lautan elektron. Lautan elektron dekat sekitar dia ni. That's why kenapa magnesium tadi dia boleh nyalakan mentol. Okey. Kemudian jom kita nak tengok macam mana ya markah 6 markah. So bila dapat soalan yang ni tolong tuliskan nombor soalan. Okey, pelajar selalu dia silap ni dia tak tulis soalan. Lepas tu dia nak suruhlah pemeriksa ni memikirkan di manakah jawapan dia. Okey, ketuliskan soalan 3A. So untuk soalan ini kamu boleh memang digalakkan untuk membuat soalan ni dalam bentuk point. Okey, dalam bentuk point. So yang pertama, apa perkataan yang pertama Hana nak buat Hana? Hana? Ayat yang pertama Hana nak buat. Nak cerita tentang atom magnesium ni. Apa dia? Dia derma. Siapa yang derma tu? Magnesium. Okey, atom magnesium akan mendermakan. So dekat sini Hana kena bagi tahu atom magnesium ni berapa susunan elektron dia. So mempunyai susunan elektron 282.
mempunyai susunan elektron yang mana elektron valence adalah 2. Elektron valence adalah 2 elektron. Dah. Ini baru poin yang pertama 1. So, poin yang nombor 2. Okay, bila dia dah kata 2, so bila dia dah dermakan, dia dah buang 2 elektron tadi, maksudnya 2 elektron valence ni nanti dia akan mudah dinyah setempat. Okay, yang mudah dinyah setempat. Kiranya maksudnya dekat sini elektron valence yang ini dia akan mudah untuk dinyah setempat, delocalize dalam bahasa English dia. Okay, yang mana dia akan membentuk apa cikgu cakap tadi? Dia akan membentuk lautan elektron. Okay, dia akan membentuk lautan elektron. Yang mana elektron yang tadi-tadi dia akan dinyah setempatkan elektron yang dinyah setempat boleh bergerak bebas. Maksudnya dia akan move freely. Dia akan bergerak bebas. Elektron ni elektron valence tadi dia akan bergerak bebas. Kemudian dia akan membawa charge dari terminal negatif kepada terminal positif. Daripada terminal positif negatif dia akan bawa pergi kepada terminal positif apabila disambung dengan elektrik. Okey, kemudian apabila disambung dengan sumber elektrik. Okey, kemudian magnesium tadi dapat mengkonduksikan elektrik. So, dia akan menyebabkan mentol menyala. Cikgu, saya nak tanya boleh? Boleh. Yang jejak 1, 2, 3, 4. Nombor 5 tu, perkataan first tu magnesium Magnesium. Masih. Okay, siapa yang nak tengok buku yang mengenai explain tentang ikatan logam ni, kalau boleh tengok muka surat. Ikatan kovalent, ikatan hidrogen, ikatan reaktif, ikatan logam. So, kalau tengok muka surat 121 buku teks. Okay, 121 buku teks. Okay, dalam ni, okay, dia kata atom logam. Okay, sambil tu kamu salin, sambil tu saya explain sikit lah ya. Okay. Okay, atom logam tersusun secara rapat dan teratur dalam keadaan perpecahan macam tadi lah ya. Okay, elektron valence atom logam boleh didermakan dengan mudah. Yang macam cikgu cakap tadi, elektron valence dia akan dermakan dan boleh dinyah setempatkan. Okay, walaupun dalam keadaan perpecahan. So, ion logam yang bercharge positif. Yang tadi kan dia dah jadi charge positif, dia dermakan elektron kan. So, dia akan dinyah setempatkan, yang mana semua elektron valence tadi dia akan dinyah setempatkan. Yang itulah cikgu kata dia akan membentuk sea of electron ataupun lautan elektron. Okay. Lautan elektron yang mana daya, okay, kan dia akan move freely. Maksudnya dia akan bergerak secara bebas. So, daya tarikan elektrostatik antara dalam lautan elektron tadi dan ion logam yang bercharge positif akan membentuk ikatan logam. So, terbentuklah ikatan logam dekat situ. Okay. So, gambar yang kat bawah. Okay, kalau kamu lihat buku teks muka surat 121 rajah 5.20 mengenai kekonduksian elektrik. Okey, dekat sini, okay, bila
elektron dekat logam tadi, dekat atom logam yang dah dinyah setempat, di dalam lautan elektron tadi, logam dapat mengkonduksikan elektron. Macam mana dia boleh konduksikan elektron? Yang mana elektron yang bergerak bebas dalam struktur logam, kan dia akan, cikgu cakap tadi, akan move freely, bergerak bebas. Dalam di antara struktur logam tadi, dia akan bawa charge. Daripada mana? Daripada terminal negatif, dia akan pergi kepada terminal positif. So dekat situlah elektron akan dibekalkan dan mentol pun yang akan menyala. Okey, itu saja penerangan untuk ikatan logam, sedikit sahaja, dia tak banyak. Untuk tingkatan untuk kamu punya tingkatan ni dia tak banyak. Nanti insya-Allah dalam matrik ke masa form 6 ke, insya-Allah dia akan terangkan lebih lanjut lagi. Okey, dah siap ke? Okey, bagus. Okey, so kita lihat kepada soalan yang seterusnya. So tadi ikatan logam. So dah dapat 6 markah. So for the next question, kita tengok soalan yang seterusnya. Okey, jadual 3 menunjukkan keputusan bagi suatu eksperimen mengkaji kekonduksian elektrik sebatian X dan Y pada keadaan fizik yang berbeza. So kalau lihat dekat sini ya, sebatian kita ada 2. So kalau lihat dekat sini, sebatian X dalam keadaan pepejal, mentol tak menyala. Sebatian X dalam keadaan lebur, iaitu molten-nya, dia akan menyala. Tapi dalam sebatian Y pula, dua-dua pepejal tak nyala, dalam lebur pun tak menyala. So dua-dua ni dia tak menyala. Agak-agak kan Aina kan, apa sebatian X, apa sebatian Y Aina? Macam mana kita nak tahu ya? Ada berapa jenis sebatian cikgu ajar semalam? 3. Bila masa pula ada 3. Mana datangnya lagi 1? Planet Pluto agaknya. Alah. So apa satu lagi? Kita ada 2 je Aina. Apa? Oh, ya betul-betul. Betul kan? Apa dia? Apa covalent Covalent. Covalent tu yang mana? X ke Y? Dia boleh menyalakan ke dia tak boleh menyalakan tu? Yang mana satu? X kot. X covalent. Are you sure? Tak sure. Y. Kau suka hati kau je kan? Okey, sebatian kita ada 2. Ingat, ada 2 je, sebatian ion dengan sebatian covalent. So, kalau kamu tengok dekat sini, sebatian X dalam pepejal dia tak akan menyalakan mentol. Sebab apa dalam lebur dia boleh nyalakan mentol, Aina? Sebab ada elektron yang bebas bergerak. Kalau dalam keadaan pepejal, dia fix dalam lattice. Dia dalam keadaan bukan bergerak. Macam itulah perumpamaan dia. Bila lebur, dia dah jadi charge. Okey, dia dah jadi ion. So, dia boleh bergerak suka hati dia lah. Okey, tapi Y ni, pepejal tak boleh, lebur tak boleh. So, confirm dia adalah sebatian covalent. So, kita buat kat sini Okey, tulis kanan, jangan malas buat sebatian X. Apa? Sebatian Y apa? So, ini adalah sebatian covalent. Okay. So, pelajar tak tahu apa itu sebatian. Berapa banyak sebatian yang ada yang kamu telah belajar, memanglah tak akan dapat jawab. Sebab itu, dia punya soalan ni kita kategorikan sebagai memahami. Maksudnya, pelajar tak tahu, so dia tak akan dapat nak jawab. So, sebatian ion. So, ada 2 ya. Sebatian ion dan sebatian covalent. Ingat, sebatian ion dia hanya boleh mengkonduksikan elektrik dalam keadaan lebur. Dalam keadaan pepejal dia tak boleh. Tetapi covalent dua-dua. Dalam keadaan pepejal tak boleh. Dalam keadaan lebur pun tak boleh. Okey. So dah siap soalan A. Senang sangat. Kalau tinggalkan tu, 2 markah dah hilang. Okey. Pergi kepada soalan nombor 2. Berikan satu contoh sebatian X dan Y. Okey Aina. Aina lagi. Hana lah pula. Hana. Bagi satu contoh sebatian ion untuk X tadi. Semalam dah belajar dah. Apa dia? Bagi contoh satu je. Apanya? Letak pekan. Bolehlah bagi satu larutan yang kau rasa macam
dia dalam keadaan pembejal, kau boleh leburkan dia. Garam boleh tak, Aina? Hana? Garam boleh kan? Boleh. Bagi cikgu satu contoh garam. Apa-apa garam lah yang kau suka. Hmm. Nak bagi apa? Natrium klorida boleh tak? Garam kat rumah. Boleh? Boleh. Boleh. Pelambam 2 bromida ke. Okey, sebatian ion yang mana-mana yang sesuai lah. Okey, yang mana dia boleh mengkonduksikan elektrik. So, pastikan kalau contoh tadi kamu kata asid. Asid ada ke dalam keadaan pepejal Asid dalam keadaan cecair kan. So, kat sini dia nak leburkan. So, kalau dia leburkan maksudnya dia punya keadaan asal dia tu adalah pepejal. Kita nak convert menjadi lebur. Okey, dia lebur. Okey, dalam keadaan aqueous tu macam mana pula ya? Keadaan aqueous tu bila kamu tambahkan air. Contoh, Hana. Hana pergi, mak kata Hana pergi buat kek gula hangus. Hana, agak kau tahu tak kek gula hangus tu buat macam mana? Tahu tak? Kek gula Tak. hangus tu. Tahu. Macam mana? Cerita. Macam mana? Saya kata tak. Tak tahu. Okey, kek gula hangus tu dia macam ini. Ambil gula. Kau masakkan dekat kuali, kau masakkan tanpa tambah air tau. Tambah air. Nanti kau masaklah. So dia akan jadi melt, dia akan lebur. Masa tu nanti barulah kau tuangkan air. Ya ke? Yalah kau. Lepas tu barulah kau letak bahan-bahannya lah yang lain tu. Itu namanya lebur. Okey. Ataupun kau nak buat apa lagi ya? Macam-macam lah bahan makanan. Itu adalah lebur. So, kalau sebatan Y ni sebatan kovalent. Apa contoh sebatan kovalent yang cikgu cakap semalam tu ya? Mula dengan N. Semalam cikgu dah cakap. Naftalina. Pandai. Naftalina. Okay. So, naftalina. Sebatian naftalina. Okey. Kita pergi kepada soalan seterusnya. Beri satu contoh sebatian sudah. Okey, kita pergi kepada soalan ini. Okey. Bandingkan kekonduksian elektrik sebatian X dalam keadaan pepejal dan lebur. So, bila dia suruh bandingkan, kita nak buat bentuk apa yang ni, Aina? Apa dia apa? Kalau buat perbandingan, nak buat bentuk apa? Buat bentuk bulan-bulan. Bintang-bintang. Jadual. Alhamdulillah masih ingat lagi. Okey, kita buat bentuk jadual. So, senang je sebenarnya. So, dia nak bandingkan antara pepejal dengan lebur. So, buatlah cantik-cantik, ambil pembaris semua. Okey, so kita nak buat bandingkan antara di dalam pepejal. Allahu Akbar. Apakah yang terjadi? Okey, kita padam. Pepejal. Okey, pepejal dengan lebur. So, kita nak bahagikan 2. So, berapa markah tu? 4 markah. So, 4 markah maksudnya kita ada 4 perbandingan. Okey, 4 markah ada 4 perbandingan. Jangan pula ada 4 markah kau buat 3 je. So, tak cukup lah nanti. So, bila dia kata perbandingan, dia kena oppositely. Oppositely tu maksudnya dia kena berbeza lah. Contoh, Aina tinggi, Hana rendah. Hana kurus, Aina gemuk. Betul ke? Okey, cikgu ni suka hati je. Salah. Okey. So, ion dalam keadaan pepejal, ion boleh tak bergerak bebas? Tak, ion tidak dapat bergerak bebas. Dah siap. So, kalau sini kamu tulis ion tidak dapat bergerak bebas, so dalam lebur, apa yang nak cakap ni, Aina? Hana, nak cakap apa, Aina? Ion? Hana ke Aina? Aku suka hati cikgu je. Okey, Hana, apa Aina? Kalau pepejal tak dapat, yang ni? Ion bergerak bebas. Pandai. Ion dapat bergerak bebas. Okey, dah. Okey, baru 1. Lagi 3. Lagi 3. Okey, lagi 3. Okey, yang kedua. Okey. Sebab apa ion ni tak dapat bergerak bebas? Kerana
diikat dengan daya tarikan elektrostatik kuat. Okey. So yang ini dia ikat oleh tarikan elektrostatik yang kuat. So dekat sini dia ikat betul-betul. Tapi yang dekat sini daya tarikan elektrostatik dapat diatasi. Okey, dah siap. Perbezaan yang kedua. So, perbezaan yang ketiga. Kita nak cerita tentang adakah elektrik tu dapat dikonduksikan ataupun tidak. So, dalam keadaan pepejal, dapat tak elektrik dikonduksikan? Siapa lagi yang ada dalam kelas ni ya? Syafiqah. Syafiqah boleh jawab tak Syafiqah? Tak dapat. Tak dapat. Dalam pepejal boleh konduk elektrik ke tak? Boleh mengalirkan arus elektrik ke tidak? Pepejal. Tak. Tak. So, elektrik tidak dapat dikonduksi. Okey. So, kalau yang ini? Dapat. Dapat. Konduksi. So, elektrik dapat dikonduksikan. 3. So, nombor 4. Bila elektrik kat sini tak dapat nak dikonduksi, so boleh tak mentol tu menyala? Alisa ada? Boleh tak Alisa? Boleh tak mentol ini menyala? Alisa tak ada mic Mentol. Ya, cikgu. Alhamdulillah terkejut. Cikgu nasib baik cikgu tak ada serangan jantung. Mentol menyala ke tak dalam pepejal? Apa cikgu? Dalam pepejal mentol menyala ke tak? Menyala. Aduh. Tadi Tak kata menyala. elektrik tak dapat nak dikonduksi. So mentol tidak dapat menyala lah sayang. Aduh. Cikgu, saya tak ada kat rumah. Tak ada buku cikgu tu. Saya lembab sikit. Buku kau pergi mana? Saya tak ada kat rumah. Habis tu kau kat mana ni? Dekat rumah. Bercuti lah tu. Dekat Seremban cikgu. Saya tengah masak ni cikgu. Sambil masuk kelas. Bagus. Kau masak apa hari ni? Masak lemak. Masak lemak. Kupang. Kupang. Seremban rumah siapa? Rumah Mak Ngah. Oh, ya ke? Bercuti lah tu. Iya. Okey, selamat bercuti. Jangan lupa kerja sekolah. Baik cikgu. Okey, so ini adalah 4 perbezaan di antara pepejal dan lebu. Okey, so salin dulu ya. Ada soalan yang seterusnya. Okey. Kita pergi kepada soalan yang lain. Oh, dah habis dah soalan kita lah Aina. So, 6 soalan, 6 markah. Okey, satu lagi soalan last. Okey, huraikan satu eksperimen. Okey, soalan ni tentang eksperimen. Dia suruh huraikan. So, kalau dia kata huraikan, so tak perlulah kamu nak buat pemboleh ubah. Tak perlulah kamu nak buat hipotesis. Okey, huraian secara ringkas sahaja. Okey, untuk membandingkan keterlarutan natron fluorida dalam 2 jenis pelarut berbeza. Nyatakan nama pelarut tersebut dalam huraian anda. Membandingkan keterlarutan natron fluorida. So, kamu tahu natron fluorida ni sebatian apa ya Hana? Sebatian apa ya? Sebatian ion. So, bila dia adalah sebatian ion, so dia boleh larut dalam apa ya? Boleh larut dalam apa ya? Air. So, dia boleh larut di dalam air. Tak boleh larut dalam pelarut organik. Okey, so dia suruh kamu buat eksperimen. Okey, so yang mana satu ya eksperimennya ya?
Muka surat berapa ya Hana? Ada ke kita punya eksperimen tentang itu? Macam tak ada cikgu. Ada. Okey, muka surat 126. Just explanation sahajalah. So just explanation. So kamu buat hanya secara ringkas sahaja. Okey. Sekarang ni dia suruh kamu namakan dulu. Okey, namakan dulu pelarut. Namakan tu pun dah dapat 2 markah. Okey, so kamu tulis kat sini. Pelarut. Pelarut. Okey, so pelarut kita ada 2 lah. So, sama ada kita nak gunakan pelarut air ataupun pelarut organik. So, pelarut organik dekat sini kita nak guna apa ya Hana ya? Tetrachlorometana ataupun nak guna heksana ke propana ke, asalkan dia benda ni adalah organik. Okey. Kemudian pelarut dah siap, kita pergi kepada prosedur. Okey, so prosedur. Okey, kita pergi kepada prosedur yang pertama. Prosedur yang pertama just simple je sebab 6 markah je. So ini 1, ini 2. So dia ada 6 markah. So dekat sini paling kurang pun dapatkan 4 markah. Okey. So yang pertama nak tanya Ana lah. Ana, macam mana ya agak-agak? Okey, masukkan separuh sudu natrium klorida. Pepejal lah. Okey, nak masukkan dekat dalam mana? Benda tu. Benda tu apa tu? Dah lama tak masuk makmal kan? Yang benda tu benda apa? Bika Tabung. ke tabung uji? Okey, good. Okey, guna masuk dalam tabung uji. Kemudian masukkan apa? Air. Air. Pemasuk air, lepas tu nak buat apa? Goncang. Okey, shakekan dia, goncang ataupun kacau dengan urut kaca. Dengan tangan boleh ke kacau? Kacau macam itu je boleh tak? Tak. Tak boleh kan? Macam kamu bacau air, cikgu cakap tadi, kena ada sudu. So kalau ini kita pakai urut kaca. Kemudian kita catatkan pemerhatian. Pemerhatian ataupun nak catatkan keterlarutan dia. Okey, kemudian nombor 7. Ulang balik. Ulang. Tapi dengan gantikan pelarut organik. Bagi nama yang atas tadi. Pandai. Okey, terima kasih. Okey, bagus Hana. So, prosedur yang ini senang aja. Okey. So, yang pertama, masukkan macam ini dalam skema dia masukkan dulu air suling. Okey, masukkan contohnya macam dalam 5 cm padu air suling ke dalam tabung uji. Okey, so step yang kedua, tambahkan ataupun masukkan dalam 2 spatula. Dalam 2 spatula natrium klorida. Okey, natrium klorida ke dalam tabung uji. Okey, dah masuk, dah tambahkan 2 spatula natrium klorida, kita kacau. Kacau sebatian dengan rod kaca. Okey, nombor 4. Rekodkan keterlarutan natrium klorida. Okey, dah start. Okey, nombor 5, ulang. Ulang
eksperimen ataupun ulang langkah lah. Ulang langkah 1 hingga 4 menggunakan pelarut organik. Okay, contohnya menggunakan, kamu nak guna tetrachlorometana ataupun heksana. Bagi menggantikan air. So, dapatlah markah 6 markah. Okay. So, itu sahajalah untuk esei hari ni. Okay, so salin dulu. Kita jumpa lagi untuk lain hari. Terima kasih banyak-banyak hadir kelas cikgu. So, kita jumpa lagi untuk hari Isnin. Okay, terima kasih banyak. Assalamualaikum.